Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya Nur Balqis binti Ishaq, kedua Siti Hajar binti Ahmad, ketiga Siti Aisyah binti Ahmad dan keempat Mariah binti Abdul Rashid. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk tasrih dan munada. Saya Mariah binti Abdul Rashid akan membentang bab tasghir. Yang pertama, ta'riful tasghir, iaitu pengenalan tasghir. Tasghir iaitu wahuwa ta'yiru fi binyatil kalimatil lil hadafil muayyin. Yang bermaksud perubahan. Ta'yir fi binyati, perubahan di dalam binaan binyatil kalimah, binaan kalimah lil hadafi muayyin, dengan tujuan yang lain. Misal, contohnya, jabalun tusbihu jubailun. Jabalun, bukit, menjadi jubailun, bukit yang kecil. Seterusnya, a'radul tasghir. A'radul tasghir bermaksud tujuan ditasghirkan. Yang pertama, haqiru ma yutawwahum annahu azim. Bermaksud haqiru, menggambarkan, ma yutawwahum, sesuatu ianya azim, hebat. Contohnya, rujailin wa uwailin. Fi tasghir asalnya adalah rajulun, iaitu lelaki, dan ditasghirkan jadi rujailun. Rujailun bermaksud dia umpama lelaki. Maksudnya dia tu macam lelaki. Okey, uwailin asalnya alim. Alim tu orang alim. Wailim, pura-pura alim. Yang kedua, taqlilu ma yutawwahu annahu kathir. Bermaksud taklil. Taklil tu mengurangkan. Ma yutawwahu, sesuatu. Hum annahu kathir, maksudnya sesuatu yang banyak. Durai himat, contohnya durai himatin wa wariqatin. Dan ditasghirkan dia. Asalnya darahima, iaitu duit yang banyak. Wa waraqatin, duit kertas yang banyak. Bila ditasghirkan dia jadi duraihimat, maknanya duit kertas, duit dirham tu, duit tu sikit. Wa wariqatin, duit kertas yang sikit. Mana ditasghirkan dia. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, takribu ma yutawwahu annahu ba'idun zamanan. Bermaksud kat sini, dekat sesuatu yang jauh masanya. Contoh, Qubail al-fajri. Asal dia qabla al-fajr, sebelum fajar. Bila kita tasghirkan dia Qubail al-fajri, bermaksud dah nak hampir. Maksudnya waktu fajar tu, dah nak hampir fajar. Yang keempat, taqribu ma yutawwahum annahu ba'idun masafah atau miqdarah. Maksudnya, takribun, dekat. Ma yutawwahum, dekat sesuatu yang jauh. Annahu ba'idun masafah, jauh disebabkan dengan jarak atau miqdarah ataupun kadar. Contohnya, Tuwaikir ra'si wa usairir minka. Maksudnya kat sini, hampir di atas kepala dan lebih kecil daripada anda. A'rad yang kelima, tujuan yang kelima, iaitu at-tahab. At-tahab bermaksud kasih sayang. Contohnya,
Bunaya fi tasghir ibni. Kasih sayang. Kasih sayang kepada anak kecil. Yang keenam, tarahum. Tarahum bermaksud kasihan. Contohnya, musaikin fi tasghir miskin. Asal dia miskin. Jadi bila kita tasghirkan dia jadi musaikin. Bermaksud musaikin adalah semiskin-miskinnya. Yang ini lagi miskin daripada orang miskin. Syurutul tasghir. Seterusnya syurutul tasghir iaitu syarat-syarat tasghir. Yang pertama, antakuna asman mu'raban. Fala tasgharul asma'ul mabniyah ka asma'il istifham wasyurut wa asma'il isyarah wal mawsul wal dhamair lishabbiha bil harfi wal fi'li wal harf. Maksud yang pertama, ayakuna asman mu'raban, iaitu perkataan yang berubah. Mu'rab bermaksud berubah pada baris akhirnya. Fala tasgharul asma'ul mabniyah. Dan tidak ditasghirkan ismul mabni. Mabni ni maksudnya kata-kata perkataan yang tetap tidak berubah baris di akhirnya. Yang dikatakan tak berubah baris akhir iaitu seperti asma'ul istifham, iaitu kata nama untuk tanya. Wal syurut, iaitu keadaan. Wa asma'ul isyarah, iaitu kata nama untuk tunjuk ataupun isyarat. Wal mausul, kata nama bersambung. Wal dhamair, kata ganti nama. Lishabbiha, lishabbiha untuk menyamakan. Bil harfi dengan huruf. Wal fi'li dengan perbuatan. Wal harfi dan juga wal. Seterusnya, syarat yang kedua, ayyakuna haliyan min sighat tasghir wa shabbiha fala yaswuru. Maksudnya kat sini, ayyakuna haliyan, iaitu kalimah tidak termasuk dalam kalimah tasghir. Maka dikata fala yaswur, makna kita tak boleh tasghirkan dia. Kenapa? Contohnya, kamayit. Maknanya kamay seperti mayat. Mayat. Waduraidin wa nazairahima li'annahum ala sighatit tasghir. Maksudnya, mayat ni kita tak boleh kecilkan dia. Sebab dah mayat kan, dah mati, maka mayat tu tidak boleh menjadi kecil. Yang ketiga, syurutul tasghir ketiga, syarat ketiga, ayyakuna qamilan li sighatit tasghir fala tasgharul asma'ul mu'azzamah ka asma'illah wa anbiya'i wal malaikati wa li jumu'il kasrah wala kulla wa ba'din wala asma'u syuhur wal usbu' wal mahki wa ghairu wa siwa'il wal bariha wal ghada' wal asma'ul amilah. Syarat yang ketiga ni ayakuna qabila li sighatil tasghir. Bermaksud sesuatu yang boleh dikecilkan dan ada juga yang tidak boleh dikecilkan. Seperti yang tidak boleh dikecilkan iaitu ka asma'illah, iaitu nama Allah, wa anbiya'i, nama-nama nabi, wal malaikah, nama malaikat, wala jumul kasirah wala ba'da zalik, dan juga seperti juga sebahagiannya iaitu nama bulan, wal usbu' minggu, mahkam wa ghairu siwa dan sebagainya. Tasghir ni ada 3 wazan. Auzanu tasghir salasah auzan. Wahia fu'ailun. Fu'ailun li ismil sulasi. Iaitu fu'ailun, iaitu isim ataupun kata nama yang menunjukkan sulasi, 3 huruf. Auzan yang kedua, fu'ailun li ismil ruba'i. Iaitu fu'ailun yang menunjukkan li ismil ruba'i 4 huruf. Dan wazan yang ketiga, fu'ailun li ismil khumasi. Fu'ailun iaitu isim yang menunjukkan 5 huruf. Adapun yang dikatakan fu'ailun. Fu'ailun ditafsir ma adada ahrafahu salasa. Ismul sulasi. Tasghir ini terdapat bilangan hurufnya 3, iaitu hurufnya ada 3.
Al-amsilah. Contohnya, rajulun. Ra, jim, lam. 3 huruf. Bila kita taswirkan dia, rujailun. Maka kenapa kita katakan 3? Kenapa rujailun jadi 4? Sebab asal dia adalah rajulun 3 huruf. Bila ditaswirkan, maka kita kena ikut wazan fu'ailun, rujailun. Namirun, numairun, bahrun, buhairun, zi'bun, zuwaibun, kitun, kutaitun. Yang kedua, in kana al-ismu muannasan hakikiyan atau majaziyan wa laysa fihi alamatu ta'nis lahiqat akhiruhu ta'ut ta'nis. Dia kata in kana ismun muannasan. In kana ismu muannasan, jika ia tu kata nama yang menunjukkan muannas, perempuan, hakikatnya muannas, ataupun au majaziyan. Au majaziyan, ataupun yang menyerupainya, walaysa fihi alamatu ta'nis, dan tidak adanya alamat ta'nis. Lahiqat akhiruhu ta'ut ta'nis. Padahal perempuan tu kalau kita nak mengenali isim kata nama perempuan tu mesti ada akhirnya ta'ut ta'nis. Tapi contoh kat sini Hindun. Hindun tu adalah nama perempuan. Memang tak ada mawujudnya ta'ut ta'nis, tapi apabila kita taswirkan dia, maka kita kena letak ta'ut ta'nis di akhirnya, maka dan dijadikan wazan fu'ailun iaitu hunaidatun. Maka Hindun asalnya tak ada tak ta'nis, oleh kerana Hindun tu iaitu hakikian, memang nama perempuan, maka diletakkan ta'ut ta'nis di akhirnya dan diwazankan dia sebagai fu'ailun, maka jadinya hunaidatun. Begitu juga seterusnya contoh ummun. Umaimatun. Ummun tu umi, ibu. Jadi ibu perempuan dan ta'nis di akhirnya dulu dan diwazankan fu'ailun jadi umaimatun. Seterusnya syamsun, syumaisatun, uzunun, uzainatun, ainun, uyainatun, aradun, uraidatun. Seterusnya, wa yu'amilul mu'amalatul sulasi inda tasghir al-asma'i allati hurufiha al-asliyah salasata wa lihaqqat biha. Seterusnya, yang dikatakan kata nama yang diperlakukan sebagai 3 huruf ketika dikecilkan, ditasghirkan dia, yang huruf asalnya adalah 3 huruf. Yang pertama, ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis iaitu yang kita tahu ta yang menyebutkan ta yang ada, yang ta'ut ta'nis itu bermaksud perempuan. Contohnya syajaratun. Asal perkataan 3 huruf sahaja macam tadi, syajarah. Kenapa kita letak ta? Sebab dia adalah ta ta'nis. Jadi syajaratun. Asluhu syajarah, sulasi. Maka diwazankan fu'ailun jadi syujairatun. Begitu juga wahirratun jadi hurairatun. Seterusnya wa inabatun jadi unaibatun. Yang kedua, wa yu'amil mu'amalah sulasi yang kedua iaitu alfut ta'nis al-maqsurah. Alif ta'nis maqsurah. Okey, asal dia Salma. Asal dia Salma dan ditambahkan adanya ta'ut ta'nis maqsurah, maka jadi Sulaima. Seterusnya yang ketiga, alfut ta'nis al-mamdudah. Al-mamdudah iaitu contohnya Sahra, ada alif hamzah di akhirnya iaitu alif mamdudah. Maka bila kita tasghirkan dia jadi Sukhaira. Sahra ditasghir dia fu'ailun Sukhaira. Seterusnya wa hamra jadi Humaira. Yang keempat, alif wan nun wa zaidatani. Alif dan nun tu yang ditambah. Kenapa ditambah 2? Ia menunjukkan 2 orang. 2. Jadi contohnya Salmanun. Salmanun. Okay. Asalnya Salma. Sin lam mim. Bila tambah alif nun menunjukkan musanna 2. Jadi bila ditaswirkan dia jadi Sulaimanun. Wa Usmanun, Usaimanun, wa Atsyanun,
Utaishan. Dan yang kelima, wa kadzalika kullu jam'i taksir, dan yang termasuk kesemuanya dalam jamak taksir atau wazan af'alin. Maka contohnya ashabi, sahabat. Maka kita taswirkan dia sebagai usaihabi. Kan? Seterusnya saya serahkan pada sahabat saya untuk meneruskan slide seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Hajar binti Ahmad ingin menyambung penerangan daripada sahabat saya. Seterusnya untuk wazan yang kedua iaitu fu'ailun. Litasghiri naw'aini. Wahid ma'adada ahrufuhu arba'atun ismu rubai. Dia terdiri kepada 4 huruf. Contohnya, nahwu misna'un menjadi musaini'un. Manzilun menjadi munaizilun. Masjidun menjadi musaijidun. Kaukabi menjadi kuwaikibun. Isnani ma zada ala arba'ati ahrufin bisyarti alla yakuna qabla tarafihi harfulin wala budda min hazfi ma yukhilla bisighati inda tasghiri hadza naw. Okey, pada yang lebih daripada 4 huruf dengan syarat tiada huruf lin iaitu alif, waw, ya sebelum akhirnya. Penting untuk dibuang apa-apa yang pada perkataan tersebut. Okey, contoh yang kita lihat ya. Fanaqulu fi tasrir safarjalin sufairijun bihazfi khamis. Okey, dibuang pada huruf yang kelima iaitu huruf lam. Wa fi muntalakin mutailikun bihazfi nun. Pada perkataan tu dibuang huruf nun. Fi mustaharajin menjadi mukhairijun bihazfi as-sin wa ta. Huruf sin dan ta. Okey. Wa yu'amilu mu'amalata ruba'i asma' allati hurufuha asliyatu arba'atun walahiqat biha ta ta'nis. Ia dikategorikan sebagai 4 huruf asalnya apabila bergabung dengan ta ta'nis. Contoh yang kita lihat, mustaratun menjadi musaitiratun. Musabbihatun menjadi musaibihatun. Au alfa ta'nis mamdudat. Contohnya arbi'a menjadi uraibi'a. Au alfi wannu zaidatani. Contohnya za'faranun menjadi zu'aifiranun. Seterusnya, untuk wazan yang ketiga ialah fu'ailun. Litasghiri ma zada ala arba'ati ahrufin bisyarti ayyakuna qabla tarafihi harfulin. Untuk mengurangkan apa yang ditambahkan ke 4 huruf dengan syarat sebelum akhirnya adalah huruf lin. Kita tengok ya. Wa harful lin iza kana ya'un fil mukabbir sulimat fi tasghir. Contohnya kindilun menjadi kunaidilun.
waw au alfa fil mukabbir kulibata ya ain lisukunihima wa kasri ma qablaha. Okey. Huruf lain ya, jika ni dan sebelumnya contoh yang kita beri iaitu usfurin untuk huruf waw menjadi usaifirun. Huruf alif pula iaitu misbahi menjadi musaibihun. Okey. Seterusnya iaitu tasghirun masanihi harfu illa. Kita kecilkan pada huruf yang kedua. Okey. Wahid. Fa in kana sani ismi alifan qulibat wawaw. Sekiranya kata nama iaitu huruf yang kedua alif. Contoh yang diberi mislu salimun menjadi suwailimun. Katibun menjadi kuwaitibun. Adama menjadi waidimun. Okey. Wa iza kana asluha ya'an fa innaha tarji'u ila asliha. Dan jika asalnya tiada pada ya, maka ia ditukar menjadi huruf ya. Contohnya, mislu naba nuyaibun. Yang kedua, isnani wa in kana ya'an fa innaha tabqa. Dan jika ya ini ada, maka kekalkan ya. Mislu ainun uyainatun bidatun menjadi buyaidatun. Wa in kana asluha wawaw fa innaha turaddu ila asliha. Sekiranya jika asal perkataan ada atau tiada, maka diletakkan huruf waw. Ya itu dikukuhkan kepada huruf waw. Tengok. Contohnya yang diberi kimatun menjadi kuwaimatun. Siratun menjadi suwairatun. Selasa. Wa in kana wawan fa innaha tabqa. Dan jika asalnya ada huruf waw, maka diletakkan huruf ya. Mislu udun menjadi uwaidun. Jauzatun menjadi juwaizatun. Wa in kana asluha ya'an fa innaha turaddu ila asliha. Contoh huruf waw, mislu musirun menjadi muyaisirun. Mukinun menjadi muyaikinun. Okey. Kita tengok seterusnya. Tasghirun ma salisatun harfu illa. Kita kecilkan pada huruf yang ketiga. Wahid. In kana salisu ismi alfan asliyatan ruddat ila asliha. Wa in kana asluha ya'an udghimat fi ya'in tasghir. Sekiranya kata nama huruf ketiga adalah huruf illah, maka asalnya huruf ya, maka diletakkan huruf ya untuk melihatkan perkataan itu dikecilkan. Contoh huruf ya
Huda menjadi hudayun. Hawa menjadi huwayun. Wa in kana asluha wawan kulibat ya'an summa udrimat fi ya tasghir. Dan sekiranya ia perkataan yang asal, maka perlu diletakkan huruf ya. Contoh diberi mislu asan menjadi usayyatun. Isnani. In kana salisuhu alfa zaidan awawan kulibata ya'an wa udrimata fi ya'iz tasghir. Sekiranya huruf ketiga, huruf alif atau waw, maka perlu diletakkan huruf ya untuk tanda kataan yang dikecilkan. Contoh mislu Ghazalin menjadi Uzayyilun. Matarun menjadi Mutayyirun. Makalun menjadi Mukayyilun. Hasudun menjadi Usayyidun. Salasah. In kana salisuhu ya'an udghamata fi ya'in tasghir. Sekiranya huruf ketiga ya, maka perlu dikekalkan huruf ya tersebut. Mislu, contohnya Habibi menjadi Hubayyibun. Karimun menjadi Qurayyim. Madinun menjadi Mudayyinun. Tasghir mahzufi alami au alfa'i min kalimah. Dikecilkan apabila ada lain iaitu lam atau alif pada perkataan. Wajib raddu mahzufi inda tasghir. Mislu, contoh yang diberi abin menjadi ubayyun. Akhun menjadi uhayyun. Idatun menjadi uaidatun. Silatun menjadi usailatun. Hibatun menjadi uhaibatun. Seterusnya, tasghirul ismi muannas. Okey, kita kecilkan pada kata nama perempuan. Wahid, iza kana sulasiyan wa khaliyan min ta istanis ulhiqat bihi fi tasghir. Jika kata nama 3 huruf yang menunjukkan kata nama perempuan tetapi tiada ta taknis, maka untuk kecilkan perkataan tersebut perlu letak ta taknis. Mislu, contohnya Syamsi menjadi Syumaisatun. Dari menjadi Duwairatun. Uzina menjadi Uzainatun. Ummun menjadi Umaimatun. Hindu menjadi Hunaidatun. Isnani, in kana zaidan ala salasatin ahruf fin lam talhaqhu ta'u fi tasghir. Sekiranya kata nama perempuan yang mempunyai 4 huruf, maka apabila untuk dikecilkan tidak perlu letak ta taknis. Contoh yang diberi mislu
Zainabun menjadi Zuyainibun. Okey, seterusnya saya ada i'rabkan kataan tasrif pada surah Hud ayat 42. Okey, kita tengok ya. Pada ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya rakabi ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Pada perkataan tersebut, ya bunayya iaitu munada mudaf mansub wa alamat nasab fataha al-muqaddiru wal ya al-mahzufat tahfifan dhamir mudaf ilaihi. Bunaya itu adalah huwa tasghir ibnun wa asaluhu bisalasa ya'at aw la ya tasrir wasaniya lam kalimah aw ainaha 'ala al-asal wasalasa ya al-mutakallam summa hazafat ya al-mutakallam tahfifan wa adaghimat ya tasghir fil lam kalimah. Okey. Itu kita kiranya kecilkan kepada perkataan bunayya. Okey, arkabun menjadi fi'il amar wal fa'il anta. Ma'ana mislu ma'ahu muta'allaq bi arkabu wala al-waw atifa la nahiyat jazimah takun iaitu fi'il mudari' nakis majzum wa asmuhu damir mustatar taqdiruhu anta ma'a iaitu muta'allaq bi khabar takun al-kafirin mudaf ilahi majrur wa alamat jar al-ya. Okey, sampai di sini saja penerangan saya. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Ahmad akan menerangkan tajuk Al-Munada. Okey. Al-Munada. Al-Munada ta'rifnya terbahagi kepada dua, dari segi lughatun dan dari segi istilah. Lughatun huwa wal matlubu ikbaluhu mutlaqan. Apa seruan yang kita nak panggil? Maknanya sebelum kita seru, kita gelarnya, panggilannya macam mana? Kemuliaannya macam mana? Okey, istilahan huwa ismun waqa'a ba'da harfin min ahrufin nida. Maknanya sebelum isim ada huruf nida. Okey, sebelum isim ada huruf nida. Apa itu huruf nida? Apa itu huruf seruan? Adalah huruf ya, alif, ya, wahai siapa? Maknanya kita nak seru dia. Kita nak panggil sebelum seru nama dia. So kita kena panggil wahai, ya Muhammadun contohnya. Okey, kita sambung seterusnya. Ahrufun nida. Ahrufun nida terbahagi kepada 4 bahagian. Iaitu yang pertama, huruf yang pertama adalah ya alif. Wahai. Likulli munada. Untuk setiap seruan. Maknanya ya alif ni sesuai untuk semua seruan panggilan nama. Misla ya Muhammadun. Wahai Muhammad. Itu untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, wahai ya Fatimatun. Wahai Fatimah dan sebagainya. Yang kedua, ai linida'il qarib. Untuk seruan yang dekat. Misla Muhammadin ikra'ah. Ai Muhammadin ikra'ah. Okey, panggilan yang dekat.
Apa itu panggilan yang dekat? Maknanya kat sini, wahai Muhammad, bacalah. Apa yang dekat? Maknanya dia menyuruh. Seruannya adalah menyuruh Muhammad itu untuk membaca. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Ayyan hayyan linida'il ba'id. Untuk seruan yang jauh. Okey. Misla ya Muhammadin iqtarib. Haya Muhammadin iqtarib. Muhammadun iqtarib. Wahai Muhammad, mendekatlah. Maknanya kat sini, keadaan Muhammad itu jauh. Maknanya dia menyuruh Muhammad itu untuk dekat pada diri dia. Okey, dan seterusnya walinudbati. Ini adalah untuk panggilan kagum. Kagum kepada sesuatu perkara. Okey, contohnya misla wa Muhammadahu. Wahai Muhammad. Wah Muhammad. Ini untuk seruan kagum. Okey. Seterusnya. Anwa'ul munada. Bahagian munada terbahagi kepada dua bahagian. Iaitu al-munada mabniyun dan al-munada mu'rabun. Mu'arrab. Okey, kita tengok pada munada mabniyun. Munada mabniyun terbahagi kepada tiga. Iaitu yang pertama, al-ilmu mufrad. Untuk orang yang satu. Ilmu mufrad yang berakal untuk yang satu. Contohnya, misalun ya Muhammadun ijtahid. Wahai Muhammad, bersungguh-sungguh. Maknanya kat sini mufradnya adalah Muhammad. Satu. Dia seruan kepada Muhammad untuk sentiasa bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh untuk belajar. Buat sesuatu perkara. Okey. Seterusnya. Nakiratal maqsudah. Apa itu nakiratal maqsudah? Kata nama am yang ditujukan. Contohnya, misalu ya muallimani akhalasan fil amali. Wahai guru-guru sekalian, ikhlaslah dalam bekerja. Maknanya kat sini, nakirahnya adalah guru. Muallimani. Untuk guru tersebut sentiasa ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara, sesuatu pekerjaan. Okey. Dan yang ketiga, munada mu'arrafi bi'al. Seruan dengan huruf alif lam. Contohnya, misalul ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Maknanya selepas huruf munada, ada huruf alif lam. Seterusnya, al-munada mu'arrab pula. Al-munada al-mu'arrab terbahagi kepada tiga. Iaitu munada mudaf. Seruan yang disandarkan. Misalun ya fa'ilal khairi aqbala. Wahai pelayan, layanlah dengan baik. Maknanya kat sini, dia menyandarkan supaya pelanggan tersebut untuk melayan pelanggan dengan keadaan yang baik. Dengan sopan. Maknanya pelayan tu. Okey, seterusnya yang kedua. Munada syabihul bil mudaf. Misalun ya kariman khalquhu. Wahai Karim, seorang yang pemurah. Maknanya kat sini, seruannya untuk disandarkan kepada Karim yang menunjukkan Karim itu seorang yang pemurah. Okey. Dan yang ketiga, al-munada nakirah ghairil maqsudah.
seruan kata nama yang tidak ditujukan. Maknanya kat sini. Contoh, misalun ya tajiran la taksha. Wahai peniaga, jangan menipu. Okey, maknanya kata nama itu balik kepada peniaga tu. Peniaga tu supaya dia berniaga dengan jujur. So, dia menyarankan, seru kepada peniaga untuk sentiasa jujur apabila berniaga. Okey, jadinya kat sini saya sambung kepada sahabat saya. Terima kasih. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Balqis binti Ishaq seterusnya akan menyambung ahkam tata'alluq bin nida, iaitu penerangan berkaitan hukum berkaitan nida. Hukum berkaitan nida terbagi kepada 4, iaitu yang pertama lafzul jalalati Allah. Maksudnya pada perkataan lafaz jalalah iaitu Allah, la yunada ila biharfin bin nida. Ya, yang bermaksud dalam perkataan Allah ni hanya disebut dengan menggunakan huruf nida dia ya. Okey. Yang kedua, tusta'milu ayyun wa ayyatun fil nida kathiran fayajibu ifraduha wa ilhaquha tanbiyah biha wa wasfuha, yang bermaksud kebiasaan dalam penggunaan ayyun ni orang banyak guna panggilan ni dijadikan dengan mufrad dan dilampirkan sekali dengan keterangannya. Contohnya, ya ayyuhar rajulu. Ya itu adalah adat harfun nida. Ayyun. Ayyun tu adalah munadanya. Di keterangannya, ya ayyuhar rajulu. Wahai adalah lelaki. Okay, contoh yang kedua, ya ayyuhalladzi najaha afaqallah, yang bermaksud wahai orang yang berjaya. Keterangannya ialah semoga Tuhan melindungi anda. Afaqallah tu. Okay. Yang ketiga, iza udiful munada ila ya mutakallim jaza hasbuya wal istighna'u anha bil kasrah, yang bermaksud sekiranya pemanggil ni dibenarkan buangkan perkataan ya dan dibariskan bawah. Contohnya, ya Rabbi, ya Ammi. Okay. Yang hujung tu dibenarkan dibariskan bawah. Okey. Seterusnya yang keempat, iza kana munada huwa abun umun. Jika yang memanggilnya, yang kita panggil tu adalah ayah ataupun ibu, jaza fihi an yuqala, harus digunakan panggilan tu ya abati, ya umati, amati. Ya, boleh juga kita panggil ya abdi, ya ummi. Okey. Adalah 4 hukum berkaitan dengan nida. Seterusnya al-mulhalaqu bin nida, yang bermaksud pengganti atau mengambil tempat bagi nida itu. Terbagi kepada 5. Yang pertama, uslub nudbati, yang bermaksud panggilan wahiyah nidaul mutafajji'i alaihi au mutawaddi'i minhu au muta'addi'i lahu wa harfun nudbati. Wa yang bermaksud jika panggilan itu untuk orang sakit, sekiranya bersedih atau menderita, boleh menggunakan wa. Harfun nida dia tu adalah wa, waw alif. Yang pertama contohnya, wa abatahu, wahai ayah, wahai mataku, wa ainahu. Ataupun wa musibatahu, menyatakan wahai musibahku, wahai matanya, wahai ayah. Kemudian ini dalam keadaan bersedih. Seterusnya yang kedua, nida'u istighasah. Wahia nida'u syahsin li'i'anati wa tahlisi min syiddatin walil musa'adati ala raf'i musyaqqah. Yang bermaksud ni,
panggilan untuk orang nida ni, nida istighatsah ni panggilan untuk kesusahan. Contohnya panggilan ini untuk seseorang itu meminta bantuan ataupun minta bantuan tu daripada segi dia susah lah dan untuk membantu kesusahan tersebut. Contohnya, ya lil aghniya lil fuqara, iaitu wahai aghniya adalah orang kaya, lil fuqara orang miskin, wahai orang kaya untuk orang miskin. Ia tu adalah harfun nida, aghniya tu orang kaya tu adalah sebagai membantu kesusahan tersebut. Siapa yang susah? Lil fuqara, iaitu orang miskin. Orang miskin ni nak manggil minta tolong dalam kesusahan pada orang kaya. Okey. Terusnya yang ketiga, nida'ut ta'ajjubi. Seruan ataupun panggilan ni kerana kekaguman. Wa yakuna li ta'ajjubi min syai'in ma. Dia kagum, terkejut kagum dengan sesuatu itu. Contohnya, misal ya li raw'atit tabi'ati. Ya la raw'atit tabi'ati. Iaitu wahai. Raw'ati tabi'ati ni keindahan alam. Wahai keindahan alam. Dia kagum keindahan alam ni. Okay. Tempat tersebut. Seterusnya yang keempat, uslub tarhim yang bermaksud menghapuskan panggilan huruf terakhir untuk dikurangkan. Wahia hasbu akhirul munada tahfifan wa ya'ti fi halatain. Ada dua keadaan bila kita nak menghapuskan panggilan dalam perkataan tersebut. Kita nak hapuskan huruf dalam tu. Ada dua keadaan. Yang pertama keadaannya sekiranya asma'u mahtumati bitta'ut ta'nis. Yang pertama sekiranya ada perkataan ta'ut ta'nis pada perempuan, contohnya dalam perkataan Fatimatun, apa lagi? Jadinya kita boleh buang perkataan ta yang terakhir tu jadi ya Fatimun. Okey. Ya Jamilatun. Ya Jamilu. Okey. Keadaan yang kedua, lelaki atau perempuan lebih daripada 3 huruf, iaitu a'lamu muzakkaratun muannas wa zaida ala salasa ahruf, tapi dengan syarat bisyarat antakuna ghairu murakkab, mesti ada syarat dia, mestilah dia tu murakkab. Contohnya ya Sa'an, kita boleh nidakkan jadi ya Su'adin, ataupun ya Ja'fu binidai Ja'farin. Okey. Seterusnya yang kelima, hazfu harfun nida wa hazful munada. Dibuangkan huruf nida dan buangkan munadanya. Ya juzu hazfu harfun nida bi kasratin idza kana ya, harus dibuangkan harfun nida. Contohnya Yusuf a'rid an hadza. Okey. Asalnya kan ya Yusuf a'rid an hadza. Jadi ni boleh buang ya. Jadi Yusuf a'rid an hadza. Okey, baik, habis untuk mulhal qul bin nida. Kita boleh tengok i'rabul munada. I'rab contoh-contoh yang munada yang kita i'rabkan. Contoh ayat pertama ya Muhammadu. Yang kedua ya Abdullah, ya tali'an jabalan. Yang pertama ya Muhammadun, iaitu ya tu adalah harfun nida. Kita boleh tengok tiga-tiga ya adalah tiga-tiga ni adalah harfun nida. Yang kedua tu adalah munada, Muhammadun. Dia punya munada. Munada mabni ala dham, dibariskan dham fi mahalli nasbin. Yang kedua ya tadi adalah harfun nida abdu. Abdu tu adalah munada mansub kerana mudhaf, bi'annahu mudhaf, dan dialamatkan nasbihi fathah zahiran fi akhirih. Manakala Allah itu tadi ada lafzu jalala yang menjadi mudhafun ilaih majrur bil kasrati zahiran fi akhirih.
Seterusnya yang ketiga, ya tali'an jabalan. Ya tadi adalah harfun nida. Tali'an tu adalah munada mansub. Kerana apa dia munada mansub? Dia syabil bil mudhaf dan dialamatkan nasbihi fathah zahiran fi akhirih. Manakala yang terakhir jabalan. Jabalan tu adalah maf'ulun bih. Isim tali'an mansub bil fathati zahiran fi akhirih. Okey, baik. Seterusnya, kumpulan kami dalam tugasan ini, kami mengambil surah Al-Ma'idah untuk mencari munada keseluruhannya di dalam surah Al-Ma'idah. Dan insya-Allah, alhamdulillah kami jumpa dalam surah Al-Ma'idah munada pada ayat 1, ayat 2, ayat 6, ayat 8, ayat 11, ayat 15, ayat 19, 25, 31, 41, 54, 57, 58, 59, 67, 68, 72, 77, 73, 78, 77, 90, 94, 95, 101, 105, 112, 114 dan 116. Okey, di sini kami sertakan dua ayat dalam surah Al-Ma'idah. Selebihnya kami telah masukkan di dalam laporan kesemua yang kami nyatakan tadi. Okay, kita tengok contoh. Saya beri ayat yang pertama dalam ayat ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Okey, ya tu i'rabnya adalah harfun nida, manakala ayun. Tadi ayun yang kebiasaan yang digunakan tu adalah munada. Munada apa? Munada mabni ala dham fi mahalli nasbi. Okey, yang ketiga ha. Ha adalah harfun tanbiyah mabni ala sukun. Dan keempat allazi allazi ni i'rabnya isim mausul mabni fi mahalli nasbi badalin min ayun au na'at. Yang seterusnya amanu. Amanu adalah fi'il madhi mabni ala dhammah. Afu fi'il amar mabni 'ala al-hadf nun wa waw fa'il, dan bil uku adalah jar majrur muta'alliq. Okey. Ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah. Ya tu adalah harfun nida, ayun adalah munada mabni 'ala dhamm fi mahallin nasbihi. Ha tu adalah harfun tanbiyah mabni ala sukun. Manakala allazi tu adalah isim mausul mabni fi mahalli nasbihi badalin min ayun au na'at. Amanu tadi sama macam tadi adalah fi'il madi mabni ala dhammah. La tu adalah nahiyah jazimah. Tuhillu adalah fi'il mudhari' majzum wa alamatul jazmi hazfun nun wa waw fa'il. Sya'airu adalah maf'ul bih mansub. Allah tu adalah tadi lafzul jalalah mudhafu ilahi majrur waw asifah. Okey, ini adalah yang munada di dalam surah Maidah selain dua yang saya sertakan di dalam PowerPoint. Ini di dalam kami punya tugasan di dalam laporan, iaitu 1, 2, 6, 8, okey, ni ayat-ayatnya ya. 11, 15, 19. Okey, ni semua dah ila akhir, iaitu ayat 114. Okey. Sekian dari kami.